So thank you MC. So thank you for organizer because invite Jabatan Pertanian in this forum cancer conference. So disebabkan slide ni dalam Malay. So boleh speak Malay Okay. Alright, so saya Abdul Razak Abdul Rahman dari Pejabat Pertanian Daerah Gombak dan Petaling. So dua daerah lah saya cover, Gombak dan juga Petaling. So bila saya dapat invitation daripada pihak organizer berkaitan dengan cancer conference ni, memang secara tak langsung dia memang relate sangat dengan Jabatan Pertanian, sebab kita pun sering bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi menangani isu-isu berkaitan penggunaan racun perosak pesticide. Okay. So sebelum tu saya nak bagi sedikit info berkaitan dengan Pejabat Pertanian Daerah Gombak. So mungkin you all doktor-doktor and staff semua mungkin dah pernah sampai ataupun yang belum. Kami terletak di Jalan Gombak, Batu Enam, berdekatan dengan UIA dan juga Danau Kota. Okay. So ini kami punya blog and Facebook. So kita dah lebih dekat 20,000 followers dalam Malaysia. Memang apa-apa info berkaitan dengan pertanian, info terkini, isu dan masalah ataupun teknologi terkini, memang kita akan update dalam laman sosial ni. So tuan-tuan boleh akses untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan pertanian, especially untuk daerah Gombak Petaling dan juga untuk negeri Selangor. Okay. So ni carta organisasi. So kita ada pegawai-pegawai yang menjaga kawasan, termasuk all staff lah. Okay. So kami cover dua daerah dengan keluasan 113,000 hektar. Okay. Gombak dan Petaling, kawasan tu agak besar. Dan satu cabaran untuk kami lah untuk control, especially yang farmers-farmers yang melanggar peraturan ni. Okay. So ni antara projek-projek utama kami. Contoh ni di kawasan Gombak Barat, macam dekat Selangor Fruit Valley, dan Rawang, Sungai Samak. So kita masih ada lagi big scale untuk agriculture area untuk dan seterusnya untuk kawasan Gombak Timur, termasuk kawasan berdekatan yang kita ni, iaitu hub bunga Sungai Buloh, masih di bawah bimbingan kami. Dan kami juga ada projek-projek di bawah daerah Petaling, lebih kepada nursery, fertigation dan juga tanaman buah-buahan. Dan ini lagi satu, kebanyakan orang awam especially dia ingat Jabatan Pertanian ni tanam pokok je. Silap. Sebenarnya kami juga melahirkan usahawan-usahawan buat produk. Okay. Apa-apa projek yang asal daripada tanaman ataupun makanan, itu memang kami lahirkan. Dan dalam daerah Gombak ni yang dah level jutawan pun saya ingat dah lebih daripada 20 orang yang kita dah lahirkan. Okay. So itu sedikit info berkaitan dengan Pejabat Pertanian. So kita nak pergi kepada relate dengan apa kita punya conference pada hari ni. Okay, ini soalan yang biasa saya tanya dekat public, dekat community, dekat private sector ke mana ke. Adakah you all tahu kita punya sumber makanan ni cukup ataupun tidak dalam Malaysia? Dan soalan kedua, selamat ke tidak? So banyak survey yang saya buat, seolah tahu selamat tak selamat. Bila tak selamat tapi makan juga sayur kat pasar burung. Okey, contoh. Okey, ini adalah self-sufficient level untuk negeri Selangor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, okay, sebenarnya kita tidak mencukupi apa tanaman makanan yang kita tanam di dalam negeri Selangor. Saya ambil contoh untuk sayur. Sebenarnya yang Selangor sendiri hasilkan sayur hanyalah 25%. So the balance come from negeri lain and negara lain. Okay. Kenapa tak boleh Malaysia, kenapa Selangor tak boleh capai at least 70% area untuk
keluarkan hasil pertanian, untuk lokal punya support. Sebab tak ada tanah, betul. Semua orang buat rumah, buat highway, buat commercial, so pertanian nak gimana? Okay. Every year kita akan kekurangan 10% tanah, especially dalam daerah Gombak dan Petaling. Okay. So itu antara isu yang kami di peringkat pejabat pertanian kena handle, kena fikirkan alternatif lain lah. Tapi insyaAllah dah ada alternatif dia. So kalau kita tengok komoditi lain, kelapa so far boleh cukup keperluan kelapa, dan kita banyak dapat support daripada daerah Sabak, Bernam dan juga Kuala Selangor. Dan beras masih tidak mencukupi, banyak lagi kita import daripada luar. Okay. Dan sayuran lagi, buah-buahan adalah sedikit lah. So tapi kita ada alternatif macam mana kita nak tingkatkan balik semua isu-isu ni lah. Okay. Okay, so saya lupa. You all pernah timbang ke, kira ke sehari berapa kilo makan sayur? Okay. Sebenarnya kita orang dah buat survey. Average untuk normal macam kita ni, makan sayur sekitar 150 gram sehari. Lebih kurang dalam 56 kilo setahun kita makan sayur. So lepas ni kena timbang lah. Okay. Sebab apa penting benda ni, kita nak tahu, okay, daripada 150 gram kita makan tu, betul ke kita makan sayur ke kita makan racun? So kita kena alert lah. Okay, ni antara isu-isu yang dalam 2-3 tahun ni lah. Ni saya tak buka lagi yang cerita-cerita yang 10 tahun lepas macam mana. So ni yang dalam ni contoh cili beracun. Okay. Buat masa ni statistik kita menyatakan tanaman cili dalam Malaysia adalah 3 tanaman utama yang tak cukup untuk support keperluan dalam negara. Cili, kobis bulat dan juga halia tidak mencukupi. Ini data yang terbaru saya dapatlah daripada peringkat Putrajaya. So yang main kita, orang Malaysia ni memang takkan lari daripada cili, dia akan suka cili, tapi apa yang kita makan tu bukan cili sebenarnya. Okay, phosphate. Okay. So daripada China kita daripada Vietnam kita dapat detect kemasukan cili ni, dan kita ambil lebih kurang dalam 18 sampel, dan boleh katakan hampir 99% adalah penggunaan racun perosak yang lebih MRL, minimum residue level. Okay. So kita ambil test lab dekat KL dan juga di Johor, sama je hasil dia. So selepas tu kita block kemasukan cili daripada daripada Vietnam, Tetapi diorang ni pandai. Diorang jadikan Thailand sebagai transit untuk masuk Malaysia. So memang agak sukar memang nak kawal dia, dan dia melibatkan banyak agensi, banyak jabatan, bukan sahaja Jabatan Pertanian, tapi dia melibatkan custom, immigration, markis dan sebagainya. Macam mana nak tackle? So kalau semua bekerjasama mungkin kita boleh block. Tapi isu lain kita masih lagi tak boleh nak kawal. Kemasukan racun-racun haram daripada, especially daripada China, sangat-sangat besar kesan dia. Okay. So ni salah satulah. Sebab cili sebenarnya sekarang ni kita import lebih 60%. So 40% je kita keluarkan sendiri, balance 60% kita import. Kenapa kita import? Sebab tak cukup. So kalau kita blok semua, public pun akan bising, akan salahkan jabatan, akan salahkan kerajaan sebab cili tak cukup. Okay. So sedangkan cili adalah tanaman yang paling susah. Once you tanam cili, you kena get ready dengan 16 penyakit. Okay. Alright. So ni contoh lain, Cameron Highland. Biasa kebanyakan orang pergi visit Cameron Highland, bercuti di Cameron Highland. Tu pick pick self, sayur, lettuce, strawberry sebagainya. Sebenarnya Cameron lah paling teruk. Okay. Sebab dia high humidity, low temperature, lagi banyak fungus, bakteria yang mudah untuk attack tanaman tu lah. Okay.
So ni disebabkan penggunaan racun tak terkawal oleh pihak-pihak pengusaha atau petani yang berlaku di Cameron, menyebabkan bila berlaku hujan, sisa-sisa racun tu pergi ke sungai, dan efek dia bukan sahaja pada sayur, pada persekitaran, pada tanah, tapi pada sungai. Dah bila pada sungai, of course kepada kita semua, sebab kita guna balik air tu untuk selepas dirawat. Tapi kalau dah penuh dengan racun, pihak-pihak yang berkaitan nak merawat pun agak complicated lah. Okay. So ni yang berlaku dalam beberapa tahun yang lepas. Okay, ini lagi satu contoh. Ini pun memalukan nama negara. Okay. Kita punya usahawan ekspor ke luar, ekspor ke Germany, kita punya jackfruit, nangka. Okay. Tapi pihak EU dapat detect racun dan secara tak langsung dia beri nama yang negatif kepada Malaysia. So benda-benda macam ni yang kita cuba elakkan lah daripada berlaku. Ini contoh karben, memang tinggi 23 mg per ppm kilo. So memang antara yang tertinggi lah. Okay. Ni belum masuk lagi rekod-rekod lain yang kita temui. Okay. So kita pun memang banyak bekerjasama dengan KKM untuk attack masalah-masalah ni. Okay, ni antara lagi isu baru juga tahun 2018. Singapore reject kita punya lettuce, kita punya salad iceberg. Okay. Daripada mana ni? Daripada Cameron Highland. Sebab apa? Dia menggunakan fipronil. Tu fipronil ni ubat yang digunakan untuk matikan kutu atau hama pada anjing dan juga kucing. Okey. So kesan dia bila dia spray pada sayur yang kemudian tu biasa setengah orang dia masih lagi fikir simple. Dia cakap tak apa, nanti balik basuh dengan air garam sodium buat boleh clear. No, salah. Tak. Dia akan serap dalam sel-sel daun dan kita makan, dia serapkan dalam sel-sel badan kita. Dan kesan dia memang tak nampak on the spot. Tapi dalam masa lebih lepas 5 tahun, you akan nampak, akan rasa macam-macam lah. Contoh ini boleh menyebabkan berpeluh, loya, muntah, sakit kepala. Ini yang basic, belum sampai ke tahap kanser. Dan kebanyakan yang kita timbul respon, punca utama kanser adalah makanan. Itu yang kita tak nafikan lah. Okay. So ini contoh lah yang yang kita dapat trace. Tapi sebenarnya banyak lagi. Okay. Okay, right. So ni lagi contoh lain menggunakan cecair hitam. Means samalah, ini racun jugalah untuk yang dia datang dapat detect daripada Thailand. So dia gunakan untuk siram untuk matikan mikroorganisma. Sebenarnya dalam tanah ni ada 2 mikroorganisma, satu baik, satu tak baik lah. Sama macam kita minum vitagen tu lah, ada bakteria baik apa kan. Tapi dia pukul rata, dia spray semua, dia siram semua, so semua mati. Dan kesannya bila tumbesaran pokok tu melalui akar, dia akan ambil racun untuk tumbesaran. So automatic the full body sayur ke dah beracun lah. Okay. So biasa kami di peringkat daerah lah, especially saya dan pegawai saya, kita akan pergi mana-mana kawasan pertanian, kita akan random cari, kita rasa tak sedap hati, kita pergi je, kita terjah je tempat dia, kita ambil terus sampel dia dan kita isi form ni dan kita hantar dekat lab. Okay. Once bila dapat detect ada racun, sama ada racun terhad ke, racun haram ke, racun yang lebih MRL ke, kita akan keluar terus surat buat dengan laporan kepada ladang tersebut untuk kita akan bagi nasihat dulu. Baiklah kita bagi nasihat dulu supaya dia orang patuh dengan arahan, dan kalau tak patuh kita akan ambil lagi sekali sampel. Bila tak patuh kita akan panjangkan kepada Kementerian Kesihatan untuk ambil tindakan penguatkuasaan lah.
Tapi risiko dia kat situ, bila kita datang, pegawai kami datang balik, dia tutup pagar. Ada yang lagi dahsyat, dia lepaskan anjing. So fahamlah macam mana pegawai kita. Yang lelaki tu mungkin okey, yang perempuan kesian dia. Dalam masuk dalam kebun orang, kena kejar dengan anjing lagi. So tu antara contoh. Ini kita tengok bilangan sampel yang melanggar residu. So 8 daerah dekat dalam Selangor ni boleh katakan semua ada. So kesimpulannya bila kita buat research balik, satu ikat sayur yang you beli dekat pasar 10% confirm racun. So can you imagine lah macam mana? Okay. Okay. So based on isu-isu ni, kita cuba pergi ke pertanian organik. Sebenarnya dah lama dah wujud pertanian organik ni. Okey, cuma memang pertanian organik ni benda baik, tapi akan ada risiko dia juga bila tak ada kerjasama daripada pelbagai pihak lah. Okey, kita pergi asas dulu. So pertanian organik dia adalah sistem pengeluaran hasil tanaman, sayur ke buah ke, tidak menggunakan bahan kimia sintetik, seperti racun ataupun baja kimia, dan dia melibatkan penggunaan sumber yang ada dekat sekitar, contohnya kompos, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buahan, sisa ternakan. Kita proseskan dia jadi elemen dalam pertumbuhan pokok itulah, contoh baja, dan juga untuk pest repellent. Okey. So konsep perlawanan organik ni kita gabungkan lah semua bahan-bahan yang ada dekat sekitar ni. Yang penting key dia adalah tidak memudaratkan hidupan dan tidak memudaratkan alam sekitar. So tu the main je lah. So kita juga ajar macam mana nak buat racun tapi organik. Gunakan bawang putih, gunakan daun neem, gunakan herbs dan sebagainya. Memang kita ajar, cuma application daripada farmers tu dia malas. Okay. So kelebihan organik ni memang banyak. First sekali, selain daripada tingkatkan hasil, dia juga beri ketahanan kepada pokok, pertumbuhan cepat, kematangan dan sebagainya. Okay. Dan menghasilkan, of course, bila kita pergi kepada organik, dia akan menghasilkan sumber makanan yang selamat untuk kita makan, okay, tanpa ada sintetik kimia. Dan of course lebih kepada mesra alam, kita pelihara kita punya flora, fauna dan habitat, serta menambah kita biologi dalam ekosistem kita lah. Pemulihan sumber air dan juga mengekalkan dan menambahkan jangka masa kebersuburan tanah. Okay, so ni benda asas. Tetapi dalam penghasilan ladang organik ataupun sayur organik ni, banyak juga isu-isu dia. First sekali, contoh kita, kawasan kita 1 hektar kita buat tanaman sayur organik, tapi jiran kita tak mengamalkan organik. So kesan dia sama juga. Serangga yang dia spray, mana yang dapat sempat lari, dia akan pergi dekat tempat yang ada organik ni. So hasilnya daripada 100%, 70% tak dapat terjual kerana tak dapat jadi hasil untuk sayur ataupun buah sebagainya lah, sebab dah diserang. Okay. Second is kos pengurusan. Okay, kita tak nafikan untuk pengurusan organik, kos dia lagi tinggi. Tapi orang bising cakap, kenapa sayur organik lagi mahal? Ya, you pergilah mana-mana negara pun, harga sayur organik minima adalah 3 kali ganda konvensional. Contoh sayur sekilo, let's say lah letak RM3. Okay, organik dia akan jadi 9 ataupun RM10. Memang kita dah buat survey dengan negara lain, termasuklah Thailand ke Singapura ke, sebab kos dia tinggi, kos nak penjagaan dia tu tinggi. Sebab serangga dekat Malaysia, penyakit dekat Malaysia ni dah imun, sebab terlalu banyak dengan racun, so dia dah jadi imun. Okay. Susah untuk menyediakan input dah. Ini pun ada satu isu juga. Kita nak menghasilkan baja organik, nak menghasilkan biopest repellent, memang bahan-bahan dia agak mahal dalam kuantiti yang besar. Kalau berskala kecil mungkin tak nampak sangat kesan dia. So that's why farmers banyak yang kita ajar, dia cuba
tidak menggunakan apa yang kita sarankan lah. Dan pasaran terhad, ini pun antara isu. Kita pergi pasar, kita tak dapat bezakan. Sama juga saya ke tuan-tuan ke, pergi ke pasar situ, pasar paling dekat sini pasar Borong Selayang. Kita pergi ke pasar Borong Selayang, kita dapat detect ke ini organik, ni tak organik? Tak dapat detect. Melainkan you bawa you bawa heavy metal meter untuk check berapa kandungan heavy metal sebagainya, itu mungkin lah, tapi tak semua orang ada benda tu. Okay. So isu yang pasaran ni pun salah satu isu dekat Malaysia yang belum selesai lagi. Kita kalau ambil contoh, last 2 years saya pergi kat Chiang Mai, saya check dekat sana dah ada. Okay, Chiang Mai di dalam satu daerah Angkang, di bawah seliaan raja dia sendiri, memang dia dah gazetkan zon tu adalah zon organik. Okay, tapi ada juga farmers dia yang konvensional. So dekat pasar yang dia wujudkan, dia separate kepada 2. Yang under roof, semuanya farmers yang organik, yang dia kena displaykan sertifikat dia. So yang outside, itu yang konvensional, tak tahulah penggunaan racun ataupun tidak. So dekat situ kita sebagai pengguna ada pilihan, kan, nak beli beracun ke, nak beli sayur. So itu antara isu lah. Tapi insyaAllah one day dekat Malaysia kita akan pergi ke arah ni. Dan buat masa ni Jabatan Pertanian kita mengeluarkan 2 persijilan. Satu dipanggil Persijilan MyGap, Malaysian Good Agriculture Practice, dan lagi satu My Organic lah. So 2 persijilan ni, MyGap masih lagi menggunakan masih lagi kriteria dia tidak longgar, tidak terlalu strict macam My Organic lah. Dia masih lagi menggunakan racun, tetapi yang disyorkan oleh jabatan saja, means tak adalah kritikal sangat, tapi macam mana pun dia tetap racun. Dan yang kedua, My Organic, of course menggunakan toto bahan semula jadi, memang tak banyak farmers kita yang dapat sijil My Organic. Even kalau you pergi Jaya Grocer ke, pergi Ion Big sebagainya, dekat packaging tulis organic, sebenarnya banyak yang fake lah. Okay. Kalau betul organic, dia ada standard logo yang Jabatan Pertanian keluarkan, dan dia ada key number, siri number, siapa farmers tu. Tapi tak semua farmers dengan mudah boleh dapat lah, sebab kita ada audit lah, internal audit, outside audit untuk check. Ni memang agak sekarang ni banyak yang dapat adalah untuk mushroom sebab dia mudah. Okay, tapi kalau leafy veggie, sayur buah, cili, terung, memang agak payah sebab dia orang terlalu bergantung kepada racun. Okay. Right. So kita juga ajar macam mana nak hasilkan baja from ikan. Contoh kita buat fish amino acid, semua benda-benda yang bahan-bahan yang ni macam resipi ni memang kita akan bagi pada semua yang nak buat sendiri. Okay, contoh fermented plant juice, so kaedah dia. And then fermented fruit juice, dan juga bokashi, macam mana nak menghasilkan ni. Resipi ni semua tuan-tuan kalau yang komuniti dan sebagainya nak dapatkan pun boleh dapat di website jabatan, ataupun boleh pergi Pejabat Pertanian Daerah Berkatan, kita boleh explain lah. Okay. So ni contoh produk-produk yang dah dihasilkan oleh usahawan dan telah disahkan oleh jabatan lah, yang kita dah ambil sampel, dah confirm tak ada penggunaan racun. Memang dah ada dah kat pasaran, cuma harga dia of course memang mahal lah, dan dia tak tahan lama, dia cepat expired compare dengan kimia punya racun, pesticide. Okay. So isu berbalik pada isu tadi, racun, penggunaan racun tinggi semua tu, antara option yang kita buat adalah kita nak create urban farming. Okay. Sebab dalam Selangor ni penduduk paling ramai adalah dalam bandar. Takkan dia nak pergi dekat kampung beli sayur patah balik ke bandar, tak sure. So kita kena create dalam bandar untuk urban farming. Ini salah satu kaedah untuk kurangkan penggunaan racun. Dan syarat yang kita telah tetapkan untuk urban farming, Jabatan Pertanian dah bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, Majlis Perbandaran Selayang ke, MPSJ ke, MBSA ke. Kita punya konsep urban farming adalah
zero pesticide. So itu yang kita cuba buat kan. Tetapi apa-apa pun tuan tanah adalah pihak PBT, hanya dia sahaja yang boleh memberi kebenaran kepada persatuan-persatuan penduduk untuk create garden, untuk create farm kat dalam kawasan perumahan masing-masing. Alhamdulillah kita dah banyak dah. Saya boleh tunjuk contoh gambar apa ni yang ada. Contohnya okey, ni antara farmers komuniti-komuniti yang ada dekat dalam Selangor, especially Gombak dan juga Petaling, kebanyakan di Shah Alam lah. So mungkin diorang dah mula aware pasal penggunaan racun dan diorang tak nak beli dekat pasar-pasar ni. Diorang hasilkan sendiri melalui komuniti. So dekat sini macam mana boleh mengurangkan penggunaan racun? Of course sebab farmers guna racun sebab apa? Sebab dia bukannya suka-suka, dia bukannya sesaja nak guna racun, bukan sesaja nak bunuh kita, tapi dia buat tu sebab dia nak kawal serangga, nak kawal penyakit. So pada peringkat awal memang dia pun gunakan the minimum level yang kita syorkan. Lama kelamaan serangga pun body dia jadi immune, dan bila try tak boleh dan dia pergi kepada yang disyorkan oleh pihak-pihak yang tak sepatutnya, termasuklah racun-racun daripada luar, dan dia nampak kesannya okey. So bila okey tapi dia tak fikir pasal kita sebagai pengguna yang makan ni. Okey. Alright, masa pun tak mencukupi tapi saya cuba speed up. So itu antara isu lah kenapa farmers kita gunakan racun, dan cuma dia fikirkan kepada keuntungan semata-mata, tanpa nak ambil risiko dari segi costing. Diorang menggunakan racun sebab racun haram ni sebenarnya murah compare dengan kita nak buat pertanian organik. Beza sangatlah. Okay. So ni antara komuniti komuniti yang dah wujudkan dengan kerjasama agensi. So memang tak ada penggunaan racun lah. Okay. So ni contoh dia komuniti di Seksyen Shah Alam dengan kerjasama PBT dan juga kerjasama daripada TNB, tempat tanah di bawah pencawang. Okay. And then ni contoh di Seksyen 17 Shah Alam. Okay, semuanya dihasilkan oleh penduduk sendiri, dia by family. Okay, ni contoh di USJ 6. Okay. Di Puchong, apartment Granite. Okay. Seksyen 20 Shah Alam. Seksyen 24 Shah Alam. Klinik kesihatan dekat Serdang. Wisma Angkasa di Kelana Jaya. Seksyen 8 Shah Alam, USJ 6, 17, Seksyen 20 Starbucks Kota Kemuning. Seksyen 7 PJS Petaling. Ni PDK anak-anak OKU yang tanam, so dia pun boleh menghasilkan sendiri. Okay. So ni Puchong Perdana. Okay. So banyak sekarang dah nampak awareness daripada especially penduduk bandar yang dah pergi kepada ni. So saya pun sendiri pernah 2014 saya pernah visit satu private hospital dekat Singapore. So dia create satu organisasi yang mana 30% adalah doktor and staff dan 70% adalah patient. So dekat rooftop tu dia buat garden dan management by patient dia kat situ yang ada kanser sebagainya. So mungkin boleh diimplementkan dekat semua hospital dekat Malaysia. Salah satu kaedah lah sebab kita at least kita punya patient sedar okey macam ni dan akan datang dia akan cuba sampaikan kepada family dia untuk kembangkan isu ni lah. So alternatif kedua selain daripada urban farming tadi, pertanian bandar tu, kita pergi kepada future farming. So ni antara yang the best setakat ni, betul-betul confirm 100% free pesticide, dan Jabatan Pertanian dalam masa terdekat akan mengeluarkan lagi satu persejilan. So tadi kita ada MyGap dengan MyOrganic, lepas ni kita akan ada lagi satu sertifikat iaitu 100% free pesticide. Okay, so ini pun antara option kita macam mana kita nak elakkan daripada public umumnya beli sayur yang tak tahu daripada sumber mana. Okay. So contoh macam ni, yang ini pihak Golf
Tropicana Golf yang buat. So dia buat vertical farming, so dalam greenhouse. So ni konsep dia. Tapi yang ini pun actually dah lama lah teknologi ni. Cuma yang ini dia buat the bigger scale. Antara tanaman yang boleh support untuk menggantikan sayur-sayuran yang ada pesticide. Okay. So ni ada lagi satu, the news technology. Actually saya buat research ni, saya dah kembangkan pada tahun 2016. Kita dah start dan dah masuk paper apa semua, kita dah extensionkan teknologi ni. Contoh salah satu usahawan kita adalah Teknologi Park Malaysia. So dia datang belajar dengan kita, and then now dia dah buat dia punya plant factory sendiri lah. So hanya menggunakan lampu saja, tak perlu cahaya matahari dekat luar, tak perlu bergantung pada faktor persekitaran di luar, dan dia adalah control environment. So kita hasilkan sayur yang mungkin tak boleh dihasilkan di kawasan lokal. Contoh kita nak butterhead ataupun green coral yang highland, kita boleh hasilkan dalam secara indoor, tanpa fikir pasal isu segi pencemaran, racun dan sebagainya lah. So bila dalam bangunan takkan ada serangga boleh masuk. So ini antara satu kaedah. Dan yang ini sebenarnya dah popular di Japan. Syarikat-syarikat utama dah melopori plant factory dia, macam Mitsubishi, Philips, Panasonic. Dia orang dah pergi. Singapore pun dah mula panggil Panasonic untuk datang dekat negara dia untuk develop plant factory. So dekat Malaysia memang kita pun dah mula rancak Jabatan Pertanian sendiri yang create. Kita tak bergantung pada mana syarikat. Supaya kita ajar siapa-siapa yang farmers yang nak pergi ke apa saja, bukan sahaja pada farmers tapi kepada public. Contohnya macam ni, khusus nak biarkan tanah. And then ni antara farmers kita yang dah berjaya. Okay, ni di Kepung. So ni contoh bakery, projek bakery di dekat UIA. Okay. So kita juga promote untuk jual. Kita di Pejabat Pertanian Gombak, kita sendiri ada tapak yang kita buka setiap hari Sabtu untuk farmers jual produk direct tanpa melalui middleman. Okay. Dan ini khusus tahun ni yang kita anjurkan. So kalau tuan-tuan berminat, boleh je mohon online. Ni untuk setahun. Biasanya memang kalau lambat tu memang full lah, satu Malaysia yang akan apply. Okay. So saya ingat itu saja. So anything kalau nak dapatkan maklumat, boleh rujuk ke Pejabat Pertanian daerah yang berdekatan. Okay. So sekian, terima kasih. Okay. Thank you Mr. Abdul Razak for the informative speech. Mr. Abdul Razak, saya ada sedikit soalan. Saya pasti dari keterangan Encik Abdul Razak telah mencetus sedikit kesedaran dan juga mungkin kerisauan kepada semua pemakan-pemakan sayur di dalam auditorium ni, terutama sekali kepada yang vegetarians. To people yang tinggal dekat area-area urban like Cyberjaya and all, do you have any suggestive brands on organic vegetables yang diorang boleh beli, so that maybe in future they won't take poison into their body? Okay, memang kalau katakan tuan-tuan dan puan nak beli sayur, especially untuk leafy yang paling kritikal sekali, sayur-sayur daun ni, macam salad atau sebagainya, sebab dia direct racun ke daun dan daun tu kita makan. Compare dengan pokok, buah, terung sebagainya, kadang-kadang dia spray dekat daun tapi kita tak makan daun dia, kita makan buah dia. So itu adalah different. So kalau nak dapatkan sayur dekat pasar raya, especially yang macam Jasco, Ion semua, make sure tengok dekat packaging tu ada logo My Organic. Okay. Dia ada standard logo dia macam ni ya. Sekejap ya, kita tunjuk. Okey, logo dia macam ni. Itu ni memang standard Malaysia punya logo. Tapi kebanyakan yang survey-survey, dia orang buat logo sendiri. So itu dia punya, kalau ikutkan salah, jabatan boleh ambil tindakan. Semua dia orang salah gunalah. Okey, so ni yang first lah. Yang second adalah dia panggil My Gap. MY juga for Malaysia. GAP, Good Agriculture Practice. Yang itu pun okey, cuma yang itu bukannya 100%
free pesticide. Dia masih menggunakan pesticide tapi under control. Maksudnya yang jabatan memang pergi audit dekat farm dia lah. Tapi dia kategori racun jugalah. So tuan-tuan kena pandai pilih. Dapatkan sayur leafy veggie ni, go to yang sayur-sayur plant factory yang tadi saya tunjukkan, future farming, contoh Urban Grow, Gombak Plant Factory, Teknologi Park Malaysia. So itu antara, dan kita dalam proses untuk melahirkan lagi ramai usahawan, dan kita punya perancangan dalam RMK 12 ni kita nak lahirkan lagi 50 usahawan dalam plant factory ni di Selangor khususnya. So mungkin lepas ni ada solution lah. Okay. Okay, thank you very much Mr. Abdul Razak. Please remain on the stage. Madam Ho Siu Chan will be presenting you with a token of appreciation. Thank you, Mr. Abdul Razak and Madam Ho.